wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Imam, para pegawai dan kaki tangan Masjid Tuanku Mizan, bahagia tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir secara fizikal ke Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada pagi ini, dan juga rakan-rakan muslimin muslimat yang hadir secara dalam talian pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan kesihatan tubuh badan. Dapat pagi-pagi hari ini kita datang ke masjid kita, Allah berikan kesihatan, Allah gerakkan hati kita, dapat kita bangun di awal pagi, datang ke rumah Allah. Ini sebagai satu tanda kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kesyukuran kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah banyak menggunakan nikmatnya kepada kita, tidak pernah putus daripada awal kelahiran kita sehinggalah sekarang. Sebagai tanda kesyukuran kita, kita terus melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan itulah harapan kita, kalau boleh sehingga ke akhir hayat kita, sehingga ke akhir hayat kita, kita mendambakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mendambakan keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sebelum kita kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa melakukan perkara kebaikan dan menemui apa yang dikatakan sebagai husnul khatimah, husnul khatimah, penyudah yang baik dalam kehidupan kita. Kerana Allah sebut dalam surah Taha ayat 124 berkaitan dengan orang yang lalai, berkaitan dengan orang yang lalai. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, a'rada, dan barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, kata Allah. Aku di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi orang itu, bagi beliau, bagi orang itu, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkan mereka ini, golongan-golongan ini, di hari kiamat nanti, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, dalam keadaan al-a'ma. Al-a'ma di sini bermaksud buta, buta. Bukan buta, boleh jadi buta fizikal juga, dihuraikan oleh ulama tafsir,
Kalau di dunia ni kita kata buta ni orang buta lah kan, tak nampak. OKU penglihatan. Ramai kat KL. Kalau kita pergi KL, makanlah di mana-mana restoran pun. Kalau duduk sejam tu saya rasa lebih daripada 5 pasangan. Lebih, kadang-kadang lebih. Kadang-kadang dia pimpin tangan datang. Kebanyakan yang pimpin tu perempuan lah. Kadang-kadang saya tanya juga mulut saya ni, kak ni apa hubungan dengan abang ni? Saya tengok dia pegang tangan kan. Dia kata ni suami saya, ni pak saudara saya, ni anak buah saya. Jadi kita takut juga, takut sindiket kan. Kadang-kadang ada juga yang tipu-tipu ni. Dia tak buta, dia pejam mata, dia bawa buta. Pernah jadi juga. Kita tengok pelik kan, tak apa-apa nampak buta. Dia dah keluar dari kedai, pergi jauh sikit, apanya boleh jalan. Kan? Bukanlah nak semua, mungkin 1% dia kan, mungkin 1% dia. Tapi kadang-kadang ada orang ambil kesempatan kan. Tapi kesempatan menyebabkan golongan OKU yang sebenar terfitnah kan. Jadi orang kata apa, keperluan juga kepada kita nak dibetulkan kan. Kita tengok pelik sangat, tanya dia, apa hubungan kak dengan abang ni kan. Dan kalau betul dia tipu, mana kita kena bagi pengajaran pada dia. Tidak adil untuk orang lain yang betul-betul OKU kan. Dia menimbulkan fitnah kan, orang lain, menyebabkan orang kata aku tak nak bagi, mari macam mana buta pun aku takkan bagi. Sedangkan seorang daripada 1000 mungkin Jadi macam-macam lah kehidupan kita dekat dunia ni. Orang nak cari yang kata perjalan untuk hidup kan. Dia guna macam-macam kaedah. Ada orang dia pilih jalan yang betul, ada orang dia nak mudah kan. Dia nak mudah, dia cari jalan yang mudah. Dia jadi opportunis, dia ambil kesempatan di sebalik simpatinya orang lain kepada kita. Jadi dalam konteks ayat ini Allah memperingatkan kepada kita kan, bahawa orang yang berpaling daripada mengingati Allah, Allah akan bagi 2 kesusahan dalam hidup dia. Allah akan bagi 2 kesusahan dalam hidup dia. Pertama, kesusahan hidup dia di dunia, dan yang kedua, kesusahan kepada kehidupannya di akhirat. Di dunia apa jadi kepada golongan ini? Mereka akan disempitkan kehidupan mereka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ma'isyah itu maksudnya kehidupan kan. Makna kehidupan dia tu sempit. Sempit ini banyak benda lah. Satunya miskin lah, susah kan, tak ada duit. Sempit, tak cukup duit. Kadang-kadang dia duit ada, duit banyak, tapi sentiasa rasa tak cukup kan? Sentiasa rasa tak cukup walaupun ada duit kat bank, ada duit kat poket, tapi dia perasaan dia tu rasa kesempitan kan? Kadang-kadang ada sahabat dia tu sama pendapatan dengan dia, taklah besar sangat, tapi sahabat dia ni hidup dia tak sempit pun kan? Tenang, pendapatan sama aja, grade jawatan pun sama, tapi sahabat dia lebih tenang pada dia. Mana sahabat dia ni tak rasa kesempitan, sebab sahabat dia ni sentiasa mengingati Allah. Allah yang beri ketenangan kepada kita, bukan orang kata apa, kekayaan yang kita ada. Ada orang kaya tak tenang hidup, ada orang miskin tenang hidup kan? Ataupun sebaliknya, ada juga orang miskin yang tak tenang hidup sebab kesempitan kan. Ada orang kaya yang tenang hidup sebab dia, kekayaan yang dia ada, dia guna untuk jalan Allah Subhanahu wa taala kan. Dia guna untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri dia keluasan, Allah beri dia kedamaian, Allah bagi dia keselesaan, Allah beri dia kebahagiaan. Jadi besar sekali hikmahnya kepada kita apabila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Itu kita bangun tidur pagi tadi, awal-awal kita dah bersyukur pada Allah, dah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Yang lupa baca boleh baca dalam hati. Tanda syukur Allah hidupkan kita sehari lagi hari ini, hari Sabtu 9 hari bulan Oktober, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal. Lagi 10 hari kita nak sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini kita sambut malam melalui rancangan TV dalam TV1. Tuan-tuan boleh tengoklah 18 hari bulan malam kita ada rancangan sambutan Maulidur Rasul di dalam TV1 secara live. Kat situ ada acara-acara menarik kita sediakan. Yang kita sambut saban tahun di negara kita ni sebagai tanda kita mencintai Allah dan Rasul. Kita cinta Rasul, kita meraihkan hari kelahiran Rasul kerana Rasul adalah kekasih Allah, kerana Nabi adalah kekasih Allah, dan sebahagian daripada tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita pada pagi ini yang bangun awal pagi datang ke Masjid Tunku Mizan, daripada Presin 9, daripada Presin 11, daripada Presin 10, daripada Presin Diplomatik, daripada Selangor mungkin ada, Cyberjaya, Dengkil. Kerana apa? Kerana kita ingat Allah, kita kasih Allah, kita sayang Allah. Allah yang mengurniakan segala-galanya kepada kita. Allah memberikan kepada kita kehidupan, Allah beri kepada kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah kepada kita ni, saya kita tak mampu. Mana banyak Allah bagi. Cuma Allah minta sikit pengorbanan saja. Bangun awal pagi sembahyang subuh. Kan? Kalau ada anak kita kat rumah ketika ni belum bangun, telefon dia orang suruh bangun. Sebab pengorbanan sikit yang Allah minta ni sangat tak ternilai berbanding dengan nikmat, berbanding dengan kebaikan yang Allah telah susun di sepanjang hidup kita. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup kita ni Allah susun, Allah titipkan nikmat kepada kita satu persatu, satu persatu. Daripada kita mula kerja sampai kita pencen. Pencen pun nikmat masih mengalir lagi. Dapat duit pencen dan sebagainya. Maknanya nikmat itu Allah kekalkan kepada kita. Jadi kita berkorban sedikit di awal hari, pada setiap hari, untuk sujud kepada Allah, untuk datang ke rumah Allah. Itu sebagai tanda kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbanding dengan sahabat kita yang jauh daripada Allah, yang berpaling daripada Allah, sehingga menyebabkan kehidupan mereka Allah berikan kesempitan. Na'udzubillah. Allah berikan kesusahan ketika di dunia, dan di akhirat nanti akan diteruskan kesusahan tersebut, di mana Allah mengumpul golongan-golongan ini dalam keadaan berada di padang mahsyar nanti buta, kan? Buta. Tuan-tuan boleh tengoklah kita tafsir apa yang dihuraikan buta tu. Buta secara fizikal, tak nampak. Nak cari tetian sirat, nak pergi ke syurga, tak nampak. Allahu Akbar. Buta untuk berhujah, buta untuk bercakap, buta untuk nak terangkan kepada Allah apa buat di dunia ini. Mana sempitnya. Orang lain boleh cerita ke Allah, explain ke Allah elok-elok semua segala amal kebaikan yang dibuat di dunia untuk boleh masuk syurga. Tapi dia tak. Dia jadi buta. Dia jadi tidak ada pedoman, tidak ada arah dan tujuan. Walaupun ayat ni ringkas sahaja, tetapi dia cukup memberi kesan kepada diri kita bahawa akibat kelalaian kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kesusahan. Dia susah ketika kehidupan di dunia, susah juga ketika
di padang mahsyar nanti. Tapi kita pada pagi ini dan juga sahabat-sahabat dalam talian dan juga seluruh umat Islam di negara kita pada pagi ini, insya-Allah semuanya tidak tergolong dalam golongan itu, insya-Allah. Kita tergolong dalam golongan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Sebagai tanda kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita, dalam bentuk ibadah kita. Kita nak tambah ilmu, kita nak tambah ibadah kita, kan? Kita nak jadi orang yang berilmu dan orang yang kuat beribadah. Tak nak sampai apa, tak balance. Banyak ilmu tapi tak ada ibadah, macam mana? Tak sesuai dengan status orang yang berilmu yang Allah sebut dalam Quran, darjatnya diangkat. Orang yang berilmu darjat dia diangkat, kan? Apabila diangkat darjat, maksud dia apa? Maksud dia ilmu tu membuahkan amal, kan? Ilmu yang dia ada tu membuahkan amal, menjadi dia lebih tawadhu, lebih orang kata apa, lebih menghormati orang lain. Dengan ilmu yang dia ada tu lebih dekat dia dengan Allah, lebih banyak lagi beribadah, lebih kerap lagi tunduk kepada Allah. Maka itulah Allah kata orang yang berilmu darjatnya sangat tinggi. Lepas itu kita tengok para salafus soleh dulu, kan, guru-guru pondok kita dulu, Masya Allah, tuan-tuan guru kita dulu tawaduk. Kalau kita tanya soalan tu, dia tak akan jawab menurut pandangan saya. Jarang dia kata menurut pandangan saya. Dia akan quote apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Malik, apa hadis yang ada. Ni dia tawaduk, kan? Susah dia sebut saya rasa ni hukumnya, sebab dia tawaduk, merendah diri. Merendah diri dalam konteks ilmu bercakap, merendah diri dalam konteks kehidupan, kan? Kehidupan pun tawaduk, kan? Tidak bermewah, tidak menampakkan kemewahannya sangat, kan? Sedangkan kekayaan yang dia ada tu dia guna untuk infak di jalan Allah, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tawaduk, kan? Maknanya dia tidak menunjuk-nunjuk sangat dia punya kehebatan yang dia ada. Sebaliknya dia membuat kebaikan kadang-kadang sampai orang tak nampak kebaikan dia. Jadi Allah angkat orang yang berilmu ni kerana banyak amalan yang dia buat. Amal kebaikan yang dia buat tu banyak, kan? Jadi kita nak hidup kita ni ilmu banyak, ilmu tambah, amalan pun tambah. Jadi kita tak nak banyak ilmu tapi tak banyak ibadah, ataupun terlalu banyak beribadah, nampak macam banyak beribadah tapi tak ada ilmu, pun tak boleh juga, kan? Ilmu tak belajar, kuliah tak pergi, buku tak baca, panduan tak diambil, tahu-tahu nak pergi buat umrah contoh, kan? Syarikat umrah kata mai lah kita nak bagi penjelasan ni, taklimat ni, kaedah nak umrah macam mana, nanti dah sampai depan Kaabah nak buat apa, sebelum tu nak pergi ke miqat macam mana, nak niat ihram, nak pakai kain ihram macam mana, semua dia tak mau belajar. Contoh, kan? Tu contoh lah. Tak tahu nak pergi beramal, kan? Sampai sana tak tahu nak buat apa, contoh. Jadi kita nak supaya ada juga ilmu itu. Jadi menuntut ilmu, di masa yang sama kita terjemah dalam bentuk ibadah. Ada orang ilmu dia taklah terlalu banyak, ada ilmu tapi ibadah dia tu istiqamah, pun bagus juga, kan? Dia tahu solat sunat, tahajud, taubat, hajat, 3 tu solat sunat dia tahu, campur dengan solat sunat witir. Dia tahu 4 solat sunat ni je, hal lain dia tak tahu pun, tapi dia istiqamah, kan? Dia istiqamah, tiap-tiap minggu dia bangun qiyamul lail, Masya Allah. Lagi hebat kalau tiap-tiap malam lah, kan? Paling lekeh pun seminggu sekali dia bangun untuk sujud pada Allah di awal pagi. Dia istiqamah, kan? Ilmu dia tak banyak, maklumat tentang solat sunat tu 2, 3, 4 solat sunat je, tapi dia istiqamah beribadah kepada Allah, juga dia berada dalam kedudukan yang betul.
Sebab itulah Mujahid Fatihakan dalam kitab Madza Ya'ni Intima' ilal Islam meletakkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai antara bab yang paling awal. Saya mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini akan keesaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sebenar-benarnya. Itulah yang menjadi asas kepada kita untuk mendorong kita untuk terus hidup di atas muka bumi ini di atas paksi yang betul. Walaupun datang macam-macam ujian, kan? Ujian kesusahan, ujian cabaran, kita sekarang ujian COVID, kan, dah pakai mask, sanitizer semua, tapi kita jalan juga. Kita harung juga hidup kita tu, kan? Kita yakin ni semua daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Menghadapi apa saja ujian dalam kehidupan dia, dia tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi datuk-datuk dan datin sekalian, ujian akidah. Mereka-mereka yang gemar untuk menggugat akidah orang lain ni. Khususnya sahabat-sahabat kita yang suka sangat timbulkan kumpulan-kumpulan sesat yang baru ni. Kan? Dulu senyap, pindah sekejap. Lepas Arqam, lepas tu Ayah Pin, senyap kejap. Tuhan Harun, Rasul Melayu, lepas tu senyap. Alik Li ni mari banyak pula, datang lagi pula, kan? Ajaran Ibu Yati yang sebelum ni, ni terbaru ni PMYT pula, perjalanan mimpi yang terakhir, yang dah bertaubat minggu lepas tu. Kerajaan Selangor dah buat majlis istitabah, majlis menyatakan kata apa taubatnya dia untuk dia kembali ke jalan yang benar. Esok lusa tulat kita tak tahu apa pula dia akan mari. Ajaran apa pula? Dia macam tak ada kerja lain dah, kan? Duduk kat rumah dia, apa aku nak buat ni? Nak bagi semua orang kenal aku. Mungkinlah kot. Tapi tu apa tujuan dia? Tak tahu apa-apa. Abang tak kenal aku ni, aku tak best lah duduk rumah saya. Kita buatlah cerita, buatlah dakwaan. Jumpa Nabi di alam tu lah, jumpa Allah bagi wahyu kat dia lah, dia mimpi lah. Untuk apa? Sedangkan asas Islam yang ada di negara kita ni dah terlalu kukuh. Ulama-ulama kita, mufti-mufti kita, masjid-masjid, Masya Allah, di bandar-bandar masjid ni memang dahsyat dalam pengimarahan. Kat kampung-kampung pun TV kita, semualah, semua mekanisme yang ada yang dapat kita capai sudah terpampang kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Jadi kenapa perlunya kadang-kadang sahabat-sahabat individu tertentu ni nak memunculkan ajaran-ajaran tertentu, ajaran-ajaran tertentu. Dan kita tahulah inilah penyakit akhir zaman, sampai kiamat pun akan ada. Tapi kita cuba menyelami, perasaan mereka-mereka ini yang suka untuk menimbulkan sesuatu ajaran kekalutan dalam pegangan akidah umat Islam. Sedangkan kita semua jelas dan faham tentang kesucian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh jumhur para ulama di seluruh dunia. Ulama sunni di seluruh dunia membenarkan apa yang telah kita pegang selama ini. Jadi tidaklah perlu lagi mereka-mereka tertentu, golongan tertentu ni untuk cuba untuk menggugatkan akidah umat Islam. Tapi kita cakap je lah, kita tak boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa, maksud dia apa? Nak menghalang dia tak muncul tu susah. Walaupun masjid dan surau dah bercakap, semua orang dah bercakap, undang-undang pun ada, boleh dikuatkuasakan, dah banyak pun kena tangkap dan kena hukum, tapi dia tetap akan timbul.
Ini satu cabaran kepada kita untuk kita sentiasa membina benteng dalam diri kita. Cabaran kepada kita pula. Kalau kita kata kita nak halang individu-individu ni nak mengukakan apa saja lagi ke depan ni, kita tak tahu ajaran apa lagi, walaupun pengikut dia 5 orang ke 10 orang ke 100 orang, bagi kita satu ancaman dan bahaya, nak menyeret kita ke lembah kebinasaan, lembah kesusahan, jauh daripada Allah. Walaupun kita tahu cabaran, kita tahu ini mungkin akan timbul lagi, wallahu alam. Kalau tak timbul, alhamdulillah. Maka kita perlu buat? Kita kena ada perisai, bina perisai yang kukuh. Tak cukup, jangan rasa cukup, jangan rasa selesa. Orang putih kata complacent, kan? Jangan rasa selesa, jangan rasa cukup. Kita kata aku dah cukup ni, dah okey dah, istiqamah dah datang masjid, haji dah pergi 2 kali, umrah dah pergi 4 kali, kat rumah Quran dah banyak, ada 30 biji Quran, anak-anak aku pun semua dah okey. Alhamdulillah, yang okey, alhamdulillah okey. Tapi don't be complacent, kerana cabaran kan sentiasa akan mendatang. Yang baru, cabaran yang baru sentiasa akan ada. Kita belum cerita lagi media sosial dekat handphone kita dan handphone anak-anak cucu kita, yang mendidik mereka macam-macam benda. Itu juga satu cabaran kepada kita untuk memimpin, terutama kita kaum Adam yang ada di hadapan saya dan kita semua, untuk memimpin anak cucu keturunan kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bawa diri kita seorang saja, tapi nak tarik. Tu belum lagi cakap nak tarik jiran kita, nak tarik kawan-kawan kita, nak tarik kawan-kawan keluarga kita juga ke jalan kebaikan dengan berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nak tarik mereka bersama kita. Justru itu kita nak bina benteng tu, kan? Supaya ada lagi benda-benda baru dapat jadi benteng, kan? Tak akan terpengaruh. Sebagaimana pengikut Ayah Pin dulu yang dikatakan lebih daripada 1000 orang. Allahu Akbar. Sanggup minum air kaki Ayah Pin. Kenapa? Dia Tuhan. Kalau dah Tuhan habis, maksimum lah dalam hidup kita ni. Tuhan lah paling maksimum. Kalau ada kita percaya dia Tuhan, betul lah tu. Betul lah dia kata apa? Betul lah minum air kaki dia, sebab ada Tuhan, kan? Lepas tu kita nak kena bina benteng. Jangan selesa. Apa yang kita ada, alhamdulillah, teruskan. Perkemaskan lagi, perkukuhkan lagi, giatkan lagi aktiviti dakwah kita mengikut cara yang kita ada, mengikut kemampuan yang kita ada, mengikut kapasiti diri kita. Yang penting kalau kita, Allah panggil kita balik kembali kepada Allah esok, lusa, minggu depan, kita ada benda nak jawab pada Allah. Apa yang dah kau buat di atas muka bumi ini? Nabi suruh kau sampaikan, balighu anni walau ayah. Allah tanya kita, hang sampaikan apa? Apa yang dah hang sampaikan tentang risalah Nabi? Apa dah hang dah sampaikan daripada Nabi kepada umat? Sekurang-kurangnya ada benda kita boleh jawab. Ada benda kita boleh jawab. Ya Allah, aku tak ada buat apa ya Allah, aku tak ada banyak ilmu ya Allah, tapi hari-hari aku buat posting dalam Facebook aku 1 poster. Hari-hari ya Allah, aku dapat poster tentang tazkirah, tentang kebaikan, aku post kat Facebook aku 1 hari sekurang-kurangnya 1 ya Allah. InsyaAllah friend list aku ada 5,000 dalam Facebook aku. Aku persembahkan kepadamu ya Allah. Inilah dakwah aku, nak menyebarkan kebaikan. Tak apalah, walaupun ada 1, hanya guna jari telunjuk aja. Tak perlu bercakap, tak perlu berceramah, tak perlu bersyarah, tak perlu nak pergi rumah orang, pergi ketuk pintu bagi salam, macam sahabat-sahabat tabligh kita buat kan. Masya Allah, bagus. Ingat senang tuan-tuan nak pergi ketuk rumah orang, Assalamualaikum,
Ni mari kita nak pergi ke masjid Allah, dia cakap tak berhenti. Kan? Kita suka ke kita tak suka tu dia tak fikir. Makna kerja dia sampaikan. Sebab dia pegang tu. Nabi pesan, balighu anni, sampaikan. Kan? Kalau kita tak mampu nak ke situ, kita guna kita punya cara kita sendiri. Asalkan kita buat ikhlas kerana Allah. Jangan takut. Jangan kita banding orang lain. Oh, aku tak mampu lah. Macam mana ni nak ceramah kat TV, tak erti lah. Nak cakap, nak ceramah dalam YouTube, nak duduk kat surau, aku tak boleh buat apa lah. Tak. Banyak lagi metod dakwah yang ada terbentang di luar sana. Kan? Kadang-kadang tak perlu cakap pun, dengan perbuatan kita kan, pun dah jadi dakwah. Dengan kita menyebarkan maklumat-maklumat yang baik dalam WhatsApp grup kita pun jadi dakwah. Saya yakin dan percaya semua kita sini ada lebih daripada 10 grup. Kan? Ada bahan yang baik, sebarkan. Ada bahan yang baik, sebarkan dengan berhikmah. Jangan ekstrim, jangan kata apa, jangan terlalu keras, kan? Jangan terlalu tegas, terlalu keras menyebabkan kurangnya hikmah. Ni anak yang Allah sebut ni, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan berhikmah dan memberi contoh yang baik. Sebab apa kita kena ingat, kita kena pergi ke dimensi itu, sebab dalam kita nak menyampaikan ilmu ataupun ilmu Allah Ta'ala, nak menyampaikan ajaran Nabi ni, kadang-kadang ada cabaran, kan? Ada cabaran, kadang-kadang ada penentangan, kan? Orang kita duk post dalam grup, ada orang PM kata, "Weh Mat, kau jangan duk post sangatlah, pening aku hari-hari kau punya tazkirah tu." Ada juga, kan? So tak apalah, kita kurangkan sikit, seminggu sekali contoh, kan? Mana akan ada cabaran. Orang akan gelar kita ustaz, akan gelar kita ustazah. Ni ustaz Masjid Mizan ni, baru pergi kuliah Masjid Mizan tiap hari, dah balik jadi ustaz. Contoh, kan? Jadi akan ada cabaran. Jadi cabaran itu macam mana kita nak tangani? Kita hadapinya dengan berhikmah, kan? Dengan berhikmah, dengan orang kata apa, akhlak yang baik, kan? Kita tak bermasam muka, kita tak marah dia, kita berhikmah, kan? Jadi cabaran itu tetap ada. Ini dah jadi sunnah Nabi. Memang Nabi sendiri pun menghadapi cabaran. Bukan Nabi Muhammad saja, semua para anbiya, daripada Nabi Allah Adam lagi, kan? Walaupun zaman Nabi Allah Adam tu tak ada lagi umat yang terlalu ramai, Nabi Allah Adam ada ujian pula membesarkan anak dia, Habil dan Qabil. Habil dan Qabil berselisih pendapat dan sebagainya. Mana cabaran tu tetap ada sepanjang zaman, sehinggalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan kepada kita kitab rujukan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi kita kepada kita, untuk kita teruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik. Ini telah ditegaskan oleh Nabi dalam khutbatul wida, khutbah Nabi yang terakhir, khutbah yang panjang, dan di hujung tu apa Nabi ingatkan kepada kita, iaitu Nabi berpesan tentang berpegangnya kita, kewajipan untuk kita berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu semua dua arahan, dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat selama. Lan tadillu abadat. Tidak akan sesat. Kita berpegang kepada kedua perkara ini. Walaupun Nabi dah tinggal kita lebih 1400 tahun lepas, dah lama, tapi kerja-kerja dakwah Nabi itu perlu diteruskan oleh semua umat Islam, untuk menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada semua. Jadi kita yakin bahawa inilah satu perkara yang pokok dalam kehidupan kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang benar. Mujahid Fatih akan meletakkan Muslim di sudut akidah. Ini adalah satu perkara yang asas, bahawa Allah lah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang mencipta keseluruh alam ini. Dia tidak boleh ada dua Tuhan.
Tidak boleh ada dua Tuhan. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak dan binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Ini Allah dah tegas dalam Quran. Memang tak ada. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu al-ahad. Huwallahu al-ahad. Maknanya katakanlah, dialah Tuhan yang maha, Allah lah Tuhan yang maha esa. Dari diperkukuh dalam surah Anbiya ayat 22, makna kalau ada lebih pada satu Tuhan, nescayalah rosaklah binasa alam ini. Jadi ini perkara basic. Kita kata perkara basic yang memang dah melekat dalam minda kita, tapi kena diperingatkan, terutama kepada mereka yang berada di bawah jagaan kita. Sebab hari ini golongan-golongan bebas berfikir ni, atau disebut sebagai free thinker, ataupun golongan etis ni, sudah mula kata apa, wujud bukan barulah tapi dah lama wujud. Kita tak mahu pemikiran-pemikiran begini meresap masuk dalam pemikiran generasi anak bangsa kita. Apabila disebokkan dengan hiburan yang keterlaluan, keseronokan duniawi, maka kalau waktu ni dah lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan apabila masuknya pemikiran-pemikiran begini, kita takut mereka akan terpengaruh. Seterusnya, apa kata Mujib Fatihahkan, an akuna mu'minan bi annal khaliq subhanahu lam yakhluqul kaun abasa. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak menciptakan alam ini tanpa tujuan atau bermain-main, abasan. Jadi kita yakin, asasnya ialah pertama, kita yakin Allah lah yang menciptakan segala-galanya ini, di mana kita terjemah dalam bentuk amalan kita tadi, ibadah kita tadi. Dan yang keduanya, kita bukan sekadar yakin dia yang menciptakan segala ini, malahan dia menciptakan segala ini mesti ada tujuan yang tersendiri, tidak main-main atau sia-sia saja. Mesti ada sebab dia. Setiap entiti yang ada di alam ini, yang kita tengok di mata kepala kita, yang kita boleh nampak dan yang kita tak nampak pun ada, yang jauh daripada pandangan mata kita, sekecil-kecil coronavirus tu sampai sebesar-besar matahari. Sekecil-kecil coronavirus yang Allah cipta sampai sebesar-besar bulan, matahari dan bintang dan langit yang ada ini, semuanya disusun oleh Allah. Semuanya ada tujuan dia. Dan dia tidak berlaku terjadi dengan sendiri begitu saja. Itu tujuan, itulah manusia kena teroka. Kena teroka. Banyak ayat-ayat dalam Quran menyebut supaya manusia kena teroka alam ini. Perhati dan berfikir. Perhati, kaji dan berfikir. Inilah kebesaran Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam, dia menjadi petunjuk bagi orang yang berfikir. Maknanya kalau tengok mestilah ada kehebatan. Kita fikir sebelah bumi sebelah sini siang, bumi sebelah sana malam. Allahu akbar. Hebatnya Allah. Air laut pasang surut. Kalau pasang ni air laut, satu dunia air pasang, kan? Kalau surutnya air laut, satu dunia surut. Masya Allah. Kemana pergi air-air tadi? Ini semua perkara-perkara yang menunjukkan kebenaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa semua yang ada itu Allah cipta, Allah wujudkan dia tidak sengaja. Tidak sengaja, tidak kata tidak sia-sia, abasan, tidak sia-sia. Mesti ada benda dia, mesti ada hikmah dia. Sebab itu manusia kena kaji, kena mendalami. Sebab itu kita kena sekali-sekala dah boleh rentas daerah Lembah Kelang ni, bawa anak-anak kita pergi luar sikit dalam Lembah Kelang, tengok kebesaran Allah. Banyak orang pergi sebelah-sebelah Kuala Selangor, Sekincan hari ni kan, tengok bendang, tengok sawah. Anak-anak kita duduk Putrajaya tengok sawah contoh kan. Makna kebesaran Allah.
Jadi kita jangan pergi itu pergi macam biasa saja, tak. Di selain daripada nak keluar daripada Lembah Kelang, nak cari ketenangan, mana dalam kota perjalanan kita tu, dalam program kita bersama keluarga itu, kena ada nilai-nilai pengajaran tu kita terapkan. Sambil-sambil ayah bawa kereta tu bercakap, mana sampai kan. Bukanlah nak bagi tazkirah, tapi kita bagi maklumat tu secara santai, kan, secara santai, supaya sampai anak kita tengok bendang tu, tidak tengok saja, tapi kena sebut, kan. Waktu matahari jatuh, matahari naik pagi-pagi, petang dan sebagainya tu, kita cerita sedikit. Maknanya nak kaitkan inilah kehebatan Allah Ta'ala. Jadi Allah tu hebat, bahasa mudah untuk budak-budak kita kata, kan. Kalau Allah tu hebat, Allah tu berkuasa, Allah boleh buat semua ni dengan begitu indah, begitu hebat, maka kita wajiblah sembah Allah. Maka kita wajiblah patuh kepada perintah Allah. Maka kita wajiblah mengikuti segala yang Allah dah corak dan tentukan kepada kita. Justru itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat saya berkongsi daripada seruan, daripada kata peringatan yang ditulis oleh Mujahid Fatih Akan dalam kitab Maza Ya'ni Intima al-Islam, dalam bab yang pertama, beberapa poin yang pertama, iaitu yang berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting sekali, bukan sekadar kita nak maklumat tu, kita nak pergi jauh lagi pada itu, iaitu nak kaitkan dengan kehidupan kita, supaya kita nampak kehidupan kita pada hari ini adalah kehidupan yang sangat praktikal untuk kita beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak tunggu kita sampai satu tahap tertentu, mendapat gelaran tertentu, mencapai sesuatu tertentu baru kita nak buat. Tak perlu. Selagi mana hayat dikandung badan, selagi mana kita masih bernyawa, selangkah kita keluar pada masjid ni, kita terus laksanakan amal kebaikan mengikut kemampuan yang kita ada, terus menerus sampailah masanya untuk Allah jemput kita kembali kepada Allah. Dan pada ketika itulah kita akan mencapai apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi Datuk, Datin, tuan-tuan haji, puan-puan haji yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Matahari pun dah terang. Ada yang nak pergi jogging, ada yang nak pergi basikal, ada yang nak jalan-jalan. So insya-Allah teruskan amal kebaikan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Teruskan mematuhi SOP, jangan lupa. Insya-Allah negara kita sekarang sedang bergerak ke arah yang lebih baik, fasa-fasa yang lebih baik. Dan insya-Allah tak lama lagi akan lebih baik, akan menerima berita-berita yang lebih baik. Maka insya-Allah kita akan dapat mengecapi kehidupan yang lebih baik lagi dan kekal beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la mayyatba'una shaqiyya wa la mahruda wa la mahruda. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam was sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.